Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik dan para pelajar. Saya Nirita, nombor matrik 17 DKA 20F2044. Tajuk saya pada hari ini ialah tanggungjawab individu terhadap alam sekitar, memelihara dan memelihara. Sebelum kita pergi kepada pengenalan, mari kita tengok apakah itu alam sekitar. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Alam sekitar masa kini semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah melakukan pencemaran seperti pembuangan sampah di sungai, penggunaan baja-baja kimia dan pelbagai lagi. Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi. Oleh itu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar, beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil. Mari kita tengok kepada pengenalan. Pengenalan, di dalam bumi terdapat banyak sumber yang penting untuk kegunaan harian seperti air, udara, bahan api fosil, hidupan dan mineral dan tanah. Namun begitu, dengan pertambahan populasi dunia, kita harus sedar bagaimanakah untuk memelihara dan memelihara sumber tersebut sebelum terjejas atau kehabisan. Seterusnya adalah maksud. Apakah maksud alam sekitar? Maksud alam sekitar adalah alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi. Manakala sekitar bermaksud di tempat atau di sekeliling. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah menunjuk kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Kedua, secara khusus kepada alam sekitar menunjukkan kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Kedua, apakah maksud pemeliharaan dan pemeliharaan? Maksud pemeliharaan adalah tindakan melindungi sumber-sumber tersebut supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadi. Maksud pemeliharaan adalah cara penggunaan, pengendalian dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan kerugian, kerosakan dan pembaziran. Sebelum saya tamatkan pembentangan saya pada hari ini, ada satu kata kunci yang saya ingin berkongsi dengan rakan saya yang disayangi, iaitu bertindak sebelum terlambat. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, Encik. Saya Sangkriya Prama Murgadas, nombor matrik 17 DKA 20F2016. Hari ini saya akan membincang tentang apakah kepentingan seseorang individu terhadap alam sekitar dari segi memelihara dan memelihara alam sekitar. Terutamanya, alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang sangat bernilai dan penting dalam kehidupan manusia. Ia adalah tanggungjawab kita untuk memelihara dan memelihara satu-satunya khazanah paling berharga yang kita ada. Kini, kepincangan dalam pengurusan dan kurangnya kesedaran orang ramai berhubung, isu ini membuatkan alam sekitar semakin tercemar. Meskipun setiap individu sibuk menjalani rutin harian, ia adalah masa yang kita perlu sedar dan luangkan untuk mengambil langkah pemulihan terhadap alam sekitar. Pencemaran yang berlaku secara berleluasa kini perlu diberi perhatian yang teliti bagi membendung masalah tidak diingini berlaku. Pertamanya, kita mestilah menjaga alam sekitar kerana untuk mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Dan keduanya ialah mengelakkan suhu bumi meningkat yang akan menyebabkan pemanasan global. Kenapa kita harus menjaga peningkatan suhu? Kerana pokok amat penting untuk kita nurture air dan kualiti udara.
Namun, penebangan hutan kini semakin meningkat dari semasa ke semasa untuk keperluan harian manusia seperti aktiviti pertanian, menghasilkan kertas dan sebagainya. Perbuatan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada alam sekitar di mana berlakunya perubahan iklim, biodiversiti dan memudaratkan kesihatan manusia. Penebangan berleluasa boleh menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau yang memasuki atmosfera bumi. Hal ini berlaku kerana penebangan menyebabkan pelepasan karbon dioksida meningkat dan pembekalan oksigen daripada pokok berkurang. Ia secara tidak langsung meningkatkan haba dan menjadi punca berlakunya pemanasan global. Seterusnya adalah untuk memastikan bahawa bekalan keperluan asas manusia tidak terjejas. Kita haruslah dapat makanan seperti biasa dan tidak bersusah payah untuk mendapat makanan. Dan akhirnya adalah untuk memastikan komposisi gas dalam udara yang seimbang. Daripada saya, sebelum mengakhiri pembentangan saya ingin memberi satu pantun tentang alam sekitar. Tiada panorama seindah hutan, hutan tempat bermainnya rama-rama. Indahnya bumi kurniakan Tuhan, menjaga alam sekitar tanggungjawab bersama. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Pravin Raj Analaki Ravi. Matrix number 17 DEP 19F1070. Hari ini saya nak menerangkan mengenai tanggungjawab individu terhadap alam sekitar, pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey. Pertama, amalan guna semula bahan terpakai adalah salah satu tanggungjawab kita untuk menjaga atau memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Okey. Amalan guna semula bahan terpakai ini boleh menggunakan sebagai penggunaan semula bahan terpakai sama ada untuk tujuan yang sama atau yang lain. Guna semula boleh membantu kita menjimatkan masa, wang, tenaga dan juga sumber. Okey, seterusnya, mengapakah penggunaan semula sangat penting kepada kita? Okey. Pertama, kita dapat mengurangkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk pengekakan ataupun pengangkutan dan juga pemprosesan bahan asli. Okey. Seterusnya, pembakaran bahan api fosil berkurangan atau penghasilan, okey, serta pelepasan gas karbon dioksida, dalam bahasa saintifik kita panggil karbon dioksida ini sebagai CO2. CO2 so ke atmosfera dapat dikurangkan. Okey, seterusnya ini adalah slide untuk menunjukkan kita semula bahan. Okey, kita semula bahan ni untuk memukul dan mengasingkan sisa pebejal bagi memaksudkan maksud menghasilkan keluaran. Okey. Bahan-bahan seperti kaca, besi, plastik dan kertas dikumpul, diasingkan dan dihantar ke pusat pemprosesan untuk ditukar kepada produk atau bahan baru. Okey. Kita pernah nampak kan bahan-bahan ni, tong sampah ini. Okey. Tong sampah yang warna biru ni kita guna untuk kita asingkan hanya untuk kertas saja. Yang warna coklat ni untuk kaca glasses macam tu. Okey, seterusnya yang orange ni adalah untuk aluminium, tin keluli dan juga plastik. Kita pernah nampak kan dekat public places semua ni. Yang ni lah ni. Okay, seterusnya faktor kepentingan untuk mematuhi konsep kita semula ni. Okay, first adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar dan juga menceriakan persekitaran alam sekitar melalui guna semula
ataupun kita boleh memanfaatkannya untuk menceriakan persekitaran kita. Okey, seterusnya yang ketiga adalah memupuk sikap berjimat cermat. Selain itu, yang terakhirnya menambahkan pendapatan kita. Pendapatan kita ni melalui amalan jual beli, kita boleh menambahkan lagi pendapatan kita di samping memberikan peluang pekerjaan kepada sesetengah pihak. Okey, yang akhir sekali bagi bahagian saya adalah konsep 3R. Okey, kita pernah dengar kan dari sekolah rendah kita. So, 3R ni adalah untuk reduce, reuse and juga recycle. Okey. Reduce ni macam contoh, reduce ni macam mengurangkanlah penggunaan ni. Mengurangkan penggunaan. Okey, mengurangkan penggunaan ini adalah untuk bekas daripada polistirena patut mengurangkan. Okey, polistirena kita pernah nampak kan untuk membungkus ke ataupun kadang-kadang dekat public places kita nampak cawan polistirene kan. Okey. Yang ni kita perlu kurangkan penggunaannya sebab bahan pembungkus polistirene ni mengandungi bahan unsur karsinogen yang boleh mendatangkan kesan mudarat pada kesihatan. Seterusnya reuse. Reuse ni macam kita boleh guna semula. Macam kan macam botol mineral ni kita boleh gunakan untuk minum air kan. Selain daripada itu, kita boleh menjadikan dia untuk sebagai bahan hiasan rumah. Saya dah mention kan, tunjuk gambar kat sini kan. Pasu yang cantik-cantik ni buat daripada botol mineral. So jadilah jangan buang botol mineralnya, untuk kita boleh gunakan sebagai hiasan rumah juga. Okay, yang akhir sekali recycle. Recycle ni macam kita semula lah. Okay, kita semula ni surat khabar yang lama, sudah lama, boleh kita semula macam ni kan, newspaper kan. Lepas kita guna, kita buat dalam tong sampah tu kan, recycle kan. So dia orang akan proses balik menjadikan kertas recycle. Kita pernah nampak dekat ni, test pad pun ada kan, ada kod macam tu. Kertas recycle test pad. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya teruskan oleh Darshan. Thank you. Selamat sejahtera. Nama saya Darshan. Nombor matrik saya 17DK2066. Hari ini saya nak bentang tentang tanggungjawab individu terhadap alam sekitar, memelihara dan memelihara. Isu ketiga, menjaga alam sekitar di sekeliling. Individu sekarang terutamanya petani digalakkan supaya menggunakan baja organik atau baja asli daripada najis haiwan seperti najis lembu dan najis ayam serta sisa-sisa tanaman untuk menggantikan penggunaan baja kimia yang selalu diguna oleh petani moden pada zaman sekarang. Kedua, kebanyakan petani moden yang menggunakan baja kimia secara kerap telah banyak mendatangkan masalah kepada alam sekitar, terutamanya kepada masalah pencemaran air. Petani yang menggunakan baja organik dapat menambah kesuburan tanah. Baja organik juga adalah lebih murah, tidak perlu diproses dan tidak mencemarkan alam sekitar. Contohnya peladang lada hitam di Sarawak menggunakan guano, iaitu campuran najis burung dan kelawar sebagai baja. Kesimpulannya, selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah seperti pemanasan global, pencemaran sungai, pembalakan dan sebagainya tidak akan dapat diatasi. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan berlakunya masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan kita
adalah amat penting. Menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah sama berusaha untuk membina satu bumi yang kehidupan untuk lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik dengan bermula menghargai dan memelihara alam sekitar. Akhirnya, bah kata Melayu, menghargai bumi dan mengubatinya. Jangan mencederakannya lagi. Jangan membuat bumi nangis lagi. Sekian, terima kasih.